Apa khabar? So, pada hari ini, minggu ini, saya akan mengajar anda berkenaan dengan unit 3, iaitu Kepelestarian Diri Pendidikan Moral tingkatan 3. Okey, jom kita tengok apa yang akan anda pelajari dalam unit 3, Kepelestarian Diri. Okey, mari kita tengok. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada unit 3, muka surat 34. So tajuk kita hari ini ialah Kepelestarian Diri. So anda boleh tengok buku teks, siapa yang ada buku teks digital boleh tengok muka surat 34. Okay, siapa yang ada buku teks yang realiti dia pun boleh rujuk muka surat 34. Okay, so untuk unit 3 anda akan pelajari, okay, anda boleh tengok dekat bawah sini, yang bawah sini, ciri kepelestarian diri, kepentingan kepelestarian diri, kemudian keperluan berilmu, pengetahuan dengan budi pekerti mulia dalam membentuk kepelestarian diri. Seterusnya, amalan disiplin diri dalam membentuk kepelestarian diri. Perasaan apabila mempraktikkan kepelestarian diri. Dan yang terakhir dalam ini anda akan mempelajari cara mempraktikkan kepelestarian diri dalam kehidupan harian. Okay, so kita akan tengok dekat sini cadangan nilai. Okay, cadangan nilai sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 cadangan nilai. Itu yang pertama, kerajinan. Kedua, berdikari. Ketiga, bertanggungjawab. Keempat, hemat tinggi. Dan yang terakhir, harga diri. Okay, so seterusnya kita pergi ke muka surat 36. Okay, muka surat 36. So, kita akan tengok ciri-ciri kepelestarian diri. Okay, so sebelum itu kita akan tengok konsep. Okay, konsep. Apa itu konsep kepelestarian diri? So, kalau anda baca dekat sana, keistimewaan manusia ialah akal yang dianugerahkan oleh Tuhan. So, yang membezakan manusia dengan haiwan ialah akal. Okay, so kita manusia ini dianugerahkan Tuhan dengan akal fikiran supaya kita dapat berfikir. Okay, so akal yang dianugerahkan ini telah meletakkan manusia pada kedudukan yang lebih tinggi. Maksudnya dekat sini, okay, manusia ini dengan ada akal, kedudukan dia lebih tinggi daripada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Sebab kenapa? Kerana akal ini dia membantu manusia untuk membuat keputusan yang baik ataupun yang buruk. Okay, so anda boleh baca konsep dia dekat muka surat 36. Okay. Kemudian kita tengok kepada ciri-ciri kepelestarian diri. Yang pertama, bijak. Okay. Yang pertama, bijak. Okay. Kalau anda lihat dekat sini, pintar dan selalu menggunakan akal. Itu ialah huraian untuk ciri bijak. Pintar dan selalu menggunakan akal. Contohnya, kemampuan berfikir kritis dan bersikap inovatif dalam membuat rumusan hasil eksperimen. Maksudnya dekat sini, okay, dalam kehidupan seharian kita harus bijak. Okay, bijak dalam membuat keputusan, bijak dalam menentukan yang mana baik dan yang mana buruk. Okay, ciri yang kedua, berdisiplin. Okay, ciri yang kedua ialah berdisiplin. So, anda boleh tengok dekat sini, mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Okay, so ada contoh dekat bawah. Anda boleh baca contoh dekat sini. Okay. Ciri yang ketiga, matang. Okay. Ciri yang ketiga ialah matang, banyak pengetahuan dan pengalaman. Okay. Contohnya menyumbang idea dalam membuat keputusan. Okay. So, dalam perbincangan berkumpulan, okay, anda menyumbang dalam membuat keputusan ataupun idea untuk menghasilkan keputusan tersebut. Okay. Kemudian aktif. Okay, ciri yang seterusnya iaitu aktif, giat bekerja ataupun berusaha dalam sesuatu
tindakan. Okay. So, contohnya, bersukan dapat menjadikan diri lebih cergas dan cerdas dalam mengambil tindakan yang proaktif. So, apabila anda seorang yang aktif, aktif bersukan, anda akan menjadi seorang yang cergas dan cerdas dalam membuat keputusan ataupun dalam kehidupan seharian. Kemudian, ciri yang seterusnya, berdaya tahan. Berdaya tahan. Anda boleh tengok huraian dia dekat sini. Kemampuan dan mempunyai daya tahan dalam menghadapi ujian. So, huraian dia ada dekat bawah. Contohnya, kecekalan dalam keyakinan diri ketika menyertai aktiviti lasak. Dan nilai yang terakhir, bertanggungjawab. Kemampuan memikul amanah yang diberikan. So, dekat sini, anda sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang anak. Anda mempunyai tanggungjawab dalam belajar dan tanggungjawab dalam keluarga. Ini ialah konsep dan ciri-ciri kebestarian diri. Anda boleh tengok dekat muka surat 36 dan muka surat 37 buku teks anda. So, kalau anda tengok dekat bawah sini buku teks anda, ciri kebestarian diri yang amat penting dalam pembentukan diri seorang murid. Murid akan menunjukkan penampilan diri yang positif jika ciri kebestarian diri dipupuk sejak kecil. Maksudnya dekat sini, ciri kebestarian diri ini harus dipupuk daripada kecil. Harus dipupuk daripada kecil. Dengan kebestarian diri tersebut, murid akan mula mengenali diri dan berinteraksi dengan orang di sekeliling secara aktif. So, maksudnya dekat sini, jika anda mempunyai semua ciri yang cikgu nyatakan, so, anda akan mudah mengenali diri dan berinteraksi dengan orang di sekeliling secara positif. Maksudnya secara positif ni ialah anda bercakap, berkelakuan baik, suka menolong orang, rajin, menyumbang idea dalam perbincangan. So, seterusnya kita tengok kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 38, kepentingan kebestarian diri. So ada 4 kepentingan kebestarian diri, ada 4, 1, 2, 3 dan 4. So, kepentingan yang pertama, dapat membuat keputusan secara rasional. Kepentingan yang kedua, melahirkan insan yang berakhlak mulia. So, setiap ruang yang menunjukkan, peta minda yang menunjukkan kepentingan kebestarian diri ini, dia ada 2 huraian di dalam setiap ruang ni lah. 1, 2, 3, 4. So, setiap kotak ini ada 2 huraian. Yang kedua, petak yang kedua anda boleh tengok berdaya maju untuk mencapai cita-cita, mempunyai sifat kental. Petak yang ketiga, pengurusan harian, kerja harian menjadi lebih sistematik, mengelakkan penangguhan kerja. Petak yang keempat, menjadi pemimpin yang berwawasan, sentiasa mencari peluang untuk memajukan diri. So, ini ialah kepentingan kebestarian diri. Kenapa anda perlu menjadi seorang yang bestari? Supaya, contohnya supaya awak dapat membuat keputusan secara rasional. Itu contoh dia. So, murid yang mempunyai pengetahuan luas, ini murid yang mempunyai pengetahuan yang luas tetapi tidak mempunyai budi pekerti mulia dianggap tidak mempunyai kebestarian diri yang lengkap dan sempurna. Contohnya dekat sini, anda seorang pelajar yang cemerlang. Cemerlang. Setiap kali ujian dapat A. Semua A. Tetapi, sasiah. Ni cikgu bagi contoh. Sasiah anda, dekat kelas tidak hormat cikgu. Selalu lawan cakap cikgu. So, maksudnya dekat sini, anda tidak mempunyai kebestarian diri yang lengkap. Jika anda seorang pelajar yang cemerlang, kemudian anda menghormati cikgu, menghormati ibu bapa, barulah anda
mempunyai kelestarian diri yang sempurna. Okey, so tengok peta minda yang bawah ni. Keperluan berilmu, pengetahuan dan berbudi pekerti mulia dalam membentuk kelestarian diri. Ada dua keperluan dekat sini, ada dua. Okey, kalau anda tengok yang pertama pengetahuan. Okey, berkemahiran boleh memberikan pandangan secara rasional dan berprinsip. Kemudian budi pekerti, anda boleh tengok sentiasa bersyukur, menjaga harga diri dan sentiasa berwaspada. Okey. So, maksudnya penting anda mempunyai ilmu pengetahuan supaya anda mempunyai kemahiran. Okey. Kemahiran berfikir supaya dapat memberikan pandangan ataupun idea yang rasional. Dan jika anda mempunyai pengetahuan, anda akan ada satu prinsip. Okey. Maksudnya dekat sini anda ada prinsip, anda ada pendirian tersendiri. Okey. Selain itu juga, jika anda ada ilmu pengetahuan, anda akan sentiasa bersyukur. Okey. Sebab anda boleh berfikir yang mana baik dan yang mana buruk. Okey. Menjaga harga diri, sebab bila anda dapat membezakan yang mana baik yang mana buruk, secara tidak langsung anda telah menjaga harga diri, maruah diri anda. Dan sentiasa berwaspada, maksudnya tidak mudah ditipu. Okey, tidak mudah ditipu. Seterusnya, muka surat 39. Okey. Amalan mendisiplinkan diri dan amalan tidak mendisiplinkan diri. Maksudnya dekat sini, amalan mendisiplinkan diri ini ialah kita panggil sebagai sudut yang positif. Okey. Amalan tidak mendisiplinkan diri maksudnya di sini ialah sudut yang negatif. Okey. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, amalan mendisiplinkan diri ada 1, 2, 3 dan 4. Sama juga dengan amalan tidak mendisiplinkan diri. Okey, ada 1, 2, 3 dan 4. Okey. So, amalan mendisiplinkan diri yang pertama, cekal dalam menghadapi cabaran hidup. Okey, jika anda seorang yang berdisiplin, jika anda seorang yang berdisiplin, anda akan cekal dalam menghadapi cabaran hidup. Okay, anda tahu dengan disiplin yang tinggi, anda boleh mengharungi apa saja cabaran yang mendatang. Seterusnya, okay, terus berjuang walaupun menghadapi kegagalan. Okay, maksudnya dekat sini, okay, amalan berdisiplinkan diri ini akan menyebabkan anda menjadi seorang yang seorang pejuang, okay, yang tidak mahu menghadapi kegagalan. Okay, seterusnya, dapat mengawal diri dalam sebarang apa jua keadaan. Dan terakhir, terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Yang terakhir sini Okey. Terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Okey. Amalan tidak mendisiplinkan diri. Ada 4 juga. Okey, jika anda seorang yang tidak berdisiplin. Okey. Ini bukan cikgu cakap, ini buku ni yang cakap. Okay, yang pertama, anda akan cepat berputus asa dalam kehidupan. Kenapa? Sebab disiplin, bila kita tidak ada disiplin, kita akan mudah rasa kecewa. Kita akan mudah rasa putus asa. Okay? Sentiasa negatif. Okay? Oh, saya tidak boleh buat. Tak apalah. Lain kali saya buat. Okay? Itu maksudnya. Kemudian memberikan pelbagai alasan apabila berhadapan dengan kegagalan. Okey, selalunya orang yang memberi 1001 alasan, okey, selalunya orang seperti ini susah untuk mencapai ataupun menggapai kejayaan. Okey, contoh kita bagi kerja rumah, cikgu minta maaf saya tak boleh buat. Saya kena jaga nenek saya yang sakit. Ataupun cikgu, saya lupa buat kerja rumah. Malam tadi kucing saya berak atas buku saya. Okay? Ini ialah contoh-contoh alasan untuk mengelak daripada membuat sesuatu. Okay? So, bila anda memberi alasan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan, okay, kesan buruk itu akan kembali kepada diri anda juga. Okay? Contohnya, cikgu bagi kerja. Okay? Cikgu bagi kerja rumah, anda tak buat. So, bila anda tak buat, anda akan ketinggalan dari segi ilmu. Okay. So, yang negatifnya anda juga yang dapat. Okay. Seterusnya, cepat marah dan bertindak mengikut perasaan. Okay. Maksudnya cepat marah sini,
Bila awak tidak berdisiplin, anda tidak dapat berfikir secara rasional. So, bila tidak rasional, anda akan mudah terikut-ikut dengan perasaan marah anda. Okey, bersikap sambil lewat dalam setiap tindakan. Okey, maksudnya dekat sini, bersikap sambil lewat ini dia berkaitan dengan memberi pelbagai alasan. Okey, kenapa anda bersikap sambil lewat? Sebab anda akan memberikan alasan-alasan untuk melepaskan diri anda. Okey, so muka surat 39. Okey, ada dua, amalan mendisiplinkan diri dan amalan tidak mendisiplinkan diri. Okey, so anda boleh baca, okey, boleh tengok, boleh fahami. Okey, so jika ada apa-apa soalan, anda boleh hubungi cikgu, okey, dalam grup ataupun secara personal boleh Telegram ataupun WhatsApp cikgu untuk bertanyakan soalan-soalan ataupun perkara yang anda tidak fahami. Okey. Seterusnya. Okey. Muka surat 40. Okey, muka surat 40. So, muka surat 40 ini ialah kesimpulan. Okey, muka surat 40 ialah kesimpulan. Kalau awak tengok dekat bawah sini, okey, kesimpulan kotak berwarna kuning. Okey. So, ada gambar 1 2 3 4, kepastian dalam diri kehidupan seharian. Okey, maksudnya dekat sini ialah gambar ini dia menunjukkan, okey, apa yang perlu anda buat untuk menjadi seorang yang bestari dalam kehidupan seharian. Yang pertama, belajar bersungguh-sungguh. Okey. Yang kedua, mengamalkan kehidupan yang sihat. Okey, bersenam, bersukan. Yang ketiga, menghormati cikgu. Okey. Yang keempat, menghormati ibu bapa dan orang tua. Okey. So, ini ialah rumusan untuk menjadi seorang yang mempunyai kebestarian diri yang sempurna dalam kehidupan seharian. Okey, so anda boleh baca kesimpulan, ada 1, 2 dan 3 kesimpulan. Okey, cikgu baca sedikit. Kesimpulannya, setiap murid perlu berusaha untuk mencapai kebestarian diri demi kesejahteraan diri dan orang lain. Okey, dengan adanya kebestarian diri, kehidupan akan menjadi lebih tenang dan gembira. Okey. Kita tengok nilai kerajinan. Okey, ada 3 nilai. Nilai kerajinan dapat membantu murid membentuk kebestarian diri. Nilai berdikari dan bertanggungjawab akan meningkatkan kebestarian diri, dan nilai harga diri dan hemat tinggi perlu diamalkan dalam memantapkan kebestarian diri. Okay, so habis unit yang ketiga. Okay, so jika anda mempunyai persoalan, okay, ataupun ada tidak faham, okay, apa yang kita pelajari hari ini, so boleh Telegram ataupun WhatsApp kepada guru mata pelajaran anda. Okay, tanyakan soalan. Okay, so untuk pengukuhan, okay, untuk pengukuhan, tengok muka surat 41. Okay, muka surat 41. Okay, latihan pengukuhan. So, berdasarkan situasi di bawah. Okay, berdasarkan situasi di bawah. Okay, ada 2 situasi dekat sini. Okay, so boleh cuba jawab soalan 1 dan soalan 2. Okay, soalan 1 dan soalan 2. Boleh cuba jawab untuk mengukuhkan lagi kefahaman anda mengenai unit 3 yang kita pelajari pada hari ini. Okay? So, kita tengok sekali lagi. Okay? Imbas kembali apa yang telah kita pelajari. So, hari ini kita tengok ataupun pelajari unit 3, kebestarian diri. Okey. Dalam ini apa yang anda akan pelajari, boleh tengok muka surat 34. Kemudian kita ada cadangan nilai. Seterusnya muka surat 36, 38 ada ciri-ciri kebestarian diri. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ciri. Okey. Kemudian
Muka surat 38 ada kepentingan kebestarian diri, kemudian ada keperluan berilmu pengetahuan. Muka surat 39 kita ada amalan mendisiplinkan diri, ada 1, 2, 3, 4. Sama juga dengan amalan tidak mendisiplinkan diri, ada 1, 2, 3 dan 4. Okey. Dan muka surat 40 adalah rumusan unit 3. Okey, dan muka surat 41 boleh cuba jawab. Okey, soalan pengukuhan berdasarkan dua situasi. Okey. Cuba jawab soalan 1 dan soalan 2. Okey, kelas. Okey, kelas. Sekian saja PDPR kita pada minggu ini. Okey, bertemu dan berjumpa lagi pada PDPR yang seterusnya. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Bye-bye.